ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لنا نافعا وفهما مستقيما وهداية صالحا ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم وإنما الملائكة المقربين وخمسين وافتح لنا أبواب رحمتك وعلينا صراحتك يا رب. رب اشرح لنا صرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ونفقهوا قولنا. قال الشيخ الناصر لا نفعنا بهم في الدارين. Sekian. Ketahui olehmu bahawa makna Allah itu nama bagi zat Tuhan kita. Ketahui olehmu bahawa makna Allah, makna bagi perkataan lafaz Allah. Perkataan atau lafaz Allah itu apa dia? Apa makna dia? Allah itu sebutan Allah. Sebutan Allah, perkataan atau lafaz Allah itu nama bagi zat Tuhan kita. Nama bagi Tuhan kita. Panggil nama ismun. Bahasa Arab panggil ismun. Patu zat Tuhan tu ialah musamma. Zat Tuhan tu ialah musamma, dia panggil. Ampunya nama. Jadi zat Tuhan kita tu musamma. Allah tu sebutan Allah itu nama. Tapi masa kita cakap tu, kalau tanya Allah siapa? Tuhan kita. Itu tanya musamma. Kalau jawab gitu, Allah tu siapa? Kita jawab kata Tuhan kita. Itu maknanya tanya musamma Allah tu siapa? Tuhan kita. Tapi kalau tanya Allah tu apa? Nama. Kalau tanya Allah tu siapa, kita kena jawab musamma itu. Kalau tanya Allah tu siapa, jawabnya Tuhan kita, zat Tuhan kita. Itu maknanya musamma. Contohnya kalau ayah kita tu nama Muhammad. Contohnya ayah kita tu nama Umar, masalah. Ayah kita nama Umar, masalah. Kalau kita tanya Umar tu siapa? Kita jawab ayah saya. Umar tu siapa? Kau selalu sebut. Umar tu ayah saya, bapa saya. Begitu. Kalau kata Umar tu apa? Yang nampak kau tulis kat kereta kau, Umar. Ada tulis, ada tampal stiker di atas kereta, di kat kereta. Kita pun jawab, itu nama ayah saya. Tu nama. Yang kau tulis kat baju kau Umar tu, tu siapa? Tu apa? Nama ayah saya. Tidak pun nama anak saya. Contohnya ada satu, dia buka tempat satu kedai ke masalah. Dia tulis nama Umar.
tanya, itu Umar tu apa? Ni asalnya nama anak saya. Saya guna nama anak saya lah, letak nama kedai saya. Gitu. Jadi kalau tanya Allah tu apa dia? Perkataan Allah, lafaz sebutan Allah yang kita boleh sebut dengan mulut. Yang kita sebut dengan mulut tu, itu nama. Yang kita tulis, ada tulisan boleh kita tulis tu nama. Yang kita tulis tu, tulis nama Allah. Yang kita sebut, sebut nama Allah. Sebab Allah dengan mana zat, dengan mana musamma, tak boleh kita sebut. Tak boleh kita sebut. Yang kita sebut, sebut nama Allah. Bagi faham. Itulah mana katanya, dan bahawa makna Allah itu nama bagi zat Tuhan kita. Samalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, Salam, hingga akhir. Semuanya nama bagi zat Tuhan kita. Zat Tuhan kita yang wajib al-wujud. Wajib ada. Khas ia pada lafaznya dan khas ia pada maknanya. Nama Allah ini, Allah ini khas pada lafaz dan khas pada maknanya. Pada lafaznya, lafaz Allah, dan khas juga pada maknanya. Khas ia pada lafaznya dan khas ia pada maknanya. Ni lafaz dia khas, makna dia pun khas. Khas ia pada lafaznya, ini lafaz ia, lafaznya khas. Khas ia maknanya ni, pada maknanya ni, makna dia pun khas juga. Tertentu juga. Khas, mana tertentu. Apa makna khas pada lafaz, khas pada makna? Tambah sikit. Khas ia pada maknanya. Pada maknanya. Khas pada lafaz, tentu pada lafaz, tentu ia lafaz. Jadi lafaz Allah, lafaz yang tentu. Makna Allah, makna yang tentu. Apa maksudnya? Maka arti khas pada lafaz itu, ni lafaz itu lafaz yang khas. Tertentulah lafaz Allah itu nama bagi Tuhan kita. Lafaz, sebutan Allah, lafaz Allah itu tentu nama bagi Tuhan kita. Tertentu lafaz Allah itu nama bagi, jadi nama bagi Tuhan kita. Dengan maknanya tidak ada yang lain daripada Allah, tidak ada yang lain daripada Tuhan kita yang bernama Allah, tidak ada. Yang lain daripada Tuhan kita, yang lain daripada zat Tuhan kita, tidak ada yang bernama Allah. Itu mana khas pada lafaz. Tentu pada lafaz. Dengan mana tidak ada yang lain daripada zat Allah yang pakai nama, yang diletak nama Allah, tidak ada. Dia tak macam lafaz lain. Lafaz lain tu boleh jadi nama juga. Tengok Al-Malik. Al-Malik. Malik ni boleh panggil, ada dipanggil tak? Malik tu asal makna raja. Maka boleh panggil Malik pada yang lain. Ada dipanggilkan Malik pada yang lain daripada Allah. Malik pun sama. Malik pun sama, ada dipanggil pada yang lain, pada Allah pun ada. Kemudian kalau orang tu nama Rahman, jangan letak alif lam lah. Rahman boleh. Jadi nama Allah tu, lafaz Allah tu tidak jadi nama bagi yang lain daripada Allah. Hanya Allah satu saja yang pakai nama Allah. Dan tiada harus dinamakan haram.
Dan tiada harus, yakni haram dinamakan dengan dia, dengan Allah, dengan Allah itu, dengan lafaz Allah. Dengan dia, dengan lafaz Allah akan yang lain daripada zat Allah. Tak boleh kita nak ambilkan Allah itu, lafaz Allah itu dijadikan nama bagi sesuatu yang lain daripada Allah. Tak boleh, maknanya haram. Haram kita letak nama Allah kepada anak kita. Allah bin Muhammad. Tak boleh gitu. Tak boleh. Haram. Malaikat nak juga nak nama, nak gunakan lafaz Allah jadi nama boleh juga, tapi kena buat begini. Atas jalan sindiran, sandaran. Atas jalan sandaran. Kalau bahasa Arab panggil idhafah. Bukan sindiran tak. Sandaran. Sandar. Menyandar. Nah. Malaikat atas jalan dengan secara sandaran boleh. Seperti Abdullah. Boleh. Nak bagi Allah ada juga dalam nama anak dia tu. Boleh. Kata Abdullah. Tak Abdul pun Saifullah. Asadullah. Hujjatullah. Boleh. Nah. Seperti gelaran Imam Ghazali, Hujjatullah. Setengah nama kitab tu, Hujjatullahil Balighah. Hujjatullah. Nak. Tak nanti orang lah. Nama apa-apa tu, kalau nak bagi ada lafaz Allah dalam nama tu, boleh. Tapi atas jalan idhafat, atas jalan sandaran, Abdullah maknanya hamba Allah, Saifullah, Hujjatullah, Asadullah. Boleh. Nak ambil Allah betul-betul tu tak boleh. Malaikat guna nak juga jadi lafaz Allah tu masuk dalam nama boleh lah. Tapi buat begitulah. Abdullah, Saifullah, lebih kurang tu lah. Tu mana kata tentu pada lafaz. Khas pada lafaz. Dan arti khas pada makna itu, itu maknanya ma'bud bihaqqin. Makna Allah ma'bud bihaqqin, yang diibad, artinya yang disembah, disembah ni makna yang diibadat lah. Yang disembah, yang diibadatkan dengan sebenar. Maka siapa yang ada peringkat ini? Tidak ada. Yang disembah, malaikat yang disembah dengan sebenar, tak ada malaikat Allah. Yang disembah dengan sebenar, tidak ada malaikat makan Allah. Itu pada makna tentu juga. Sebab makna Allah asalnya Tuhan. Maka tengok dia katanya, maka tertentulah makna demikian itu bagi Allah. Makna demikian itu mana yang disembah dengan sebenar. Ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan sebenar itu bagi Allah. Yang lain, tiada dapat bagi yang lainnya. Yang lain tak ada lah. Siapa ada peringkat ini? Lain pada Allah. Tidak ada kan? Tidak ada yang lain daripada Allah dapat yang berperingkat dengan peringkat ini, mana disembah dengan sebenar. Tidak ada. Itu mana khas pada makna. Sebab dia Allah asalnya ilahun, mana Tuhan kan. Yang kita kata la ilaha, Allah tu asal daripada ilahun, cuma tambah alif lam, ada ubahan lah sikit. Begitu. Tiada dapat bagi yang lainnya. Dan lafaz Allah itu ismul a'zam. Dah. Setengah daripada nama yang terbesar. Setengah pada ismul a'zam. Allah itu setengah daripada ismul a'zam. Di sisi jumhur ulama. Jadi nama Allah yang terbesar, yang paling besarnya ialah Allah.
di si jumhur ulama, dan telah memilih oleh Nawawi akan bahasa Ismul A'zam itu lafaz Al-Hayyul Qayyum, bukan lafaz Allah. Tapi ulama yang lain daripada Imam Nawawi, kalau orang tanya kita apa dia Ismul A'zam, Ismul A'zam, kalau katanya kita berdoa mestilah kita serukan dengan nama Ismul A'zam. Maka di sini kebanyakan ulama mengatakan bahawa lafaz Allah, nama Allah nilah nama Allah, sebutan Allah itulah Ismul A'zam. Tapi Imam Nawawi dia katanya, dia tak kata begitu, bahwasanya Ismul A'zam tu kena atas perkataan Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum tu ialah Ismul A'zam di sisi Imam Nawawi. Di sisi jumhur ulama, Ismul A'zam ialah lafaz Allah. Bermula Rahman. Dia huraian Bismillah lah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman tu apa makna? Dan bermula Rahman itu nama bagi sifat. Jadi nama ni panggilan bagi sifat. Mana Rahman tu asalnya sifat. Khas pada lafaznya dan am pada maknanya. Tak sama dengan Allah. Allah khas pada lafaz, khas pada makna. Tapi di sini lafaz dia tu khas, umum pada makna. Umum pada maknanya. Apa maksud pula? Katanya khas pada lafaz Rahman. Lafaz Rahman tu khas. Makna dia tu umum. Makna Rahman tu umum. Sebab dikatakan khas pada lafaznya kerana lafaz Rahman itu tertentu disifatkan dengan dia bagi Allah jua. Yang boleh dipanggil Rahman, yang bersifat dengan sifat Rahman ni, tentu dengan Allah Ta'ala saja. Yang lain daripada Allah tak boleh kata Rahman pada dia. Walaupun dia orang yang sangat baik sekalipun, tak boleh panggil Rahman kepada dia. Tak boleh kita itlakkan Rahman, boleh kita panggil Rahman kepada dia. Sebab apa? Sebab Rahman tu dengan makna yang memberi nikmat dengan sebesar-besar nikmat, seluah-luah nikmat. Siapa yang boleh buat begitu? Siapa yang boleh buat begitu? Beri nikmat dengan seluah-luah nikmat, beri nikmat dengan sebesar-besar nikmat. Siapa yang boleh buat begitu? Kita boleh panggil ke siapa begitu? Tak ada. Walaupun manusia itu sangat kaya, sangat borah, murah hatinya sekalipun, tapi cuba buat seteru dengan dia, dia tak bagi juga. Allah bagi, orang seteru dengan dia pun dia bagi, orang kafir. Sebab tu tak boleh panggil kepada siapa-siapa, mana yang lain tak layak, tidak kelayakan dipanggil Rahman. Hanya Allah saja boleh layak kita panggil Rahman kepada dia. Gitu. Itu maknanya kerana lafaz Rahman itu tertentu disifat dengan dia bagi Allah. Dengan mana tak boleh kita sifatkan yang lain daripada Allah dengan sifat Rahman, tak boleh. Itu makna dan tiada harus dikatakan bagi yang lain daripada lainnya, lain pada Allah dengan Rahman. Rahman maknanya begitu, tak boleh. Rahman ini pun tak boleh. Yang tadi itu salah. Dia kalau kita panggil orang tu nama Abdul Rahman, kita panggil Rahman tu asalnya, tilik pada asalnya apa dia? Abdul Rahman. Dan sebab kata am pada makna, umum pada makna, kerana Rahman itu pemurah. Rahman tu makna dianya pemurah. Maka melekapi murah itu kepada segala makhluk yang berakal atau tiada Islam atau kafir. Yang pemurah, maka makna pemurah dia yang maksud dengan kata rahmat tu
melekapi ini meratai akan segala makhluk yang berakal atau tiada berakal, Islam atau kafir. Makhluk yang berakal seperti manusia, jin, malaikat, itu Ya'juj Ma'juj berakal, artinya tiada. Seperti binatang-binatang. Islam atau tiada. Jadi mana Rahman tu maknanya yang pemurah. Dia bagi rahmat, bagi rahmat nikmat tu kepada semua makhluk dia, walaupun tak tilik pada berakal ke tak berakal. Islam artinya kafir. Dengan maknanya Allah Ta'ala bagi nikmat kepada binatang pun masuk di bawah makna kata Rahman tu lah. Bagi nikmat kepada binatang. Adakah binatang dapat nikmat? Tu boleh dengar, boleh nampak macam kita juga. Sehat juga. Tu bagi makan, bagi minum pada binatang tu. Itu masuk di bawah kata itu jugalah tu. Masuk walaupun akal pada binatang tu memanglah tidak ada, tapi nikmat dia itu rahmat Allah Taala bagi makan, bagi minum pada dia, tu ialah Islam atau kafir. Allah Taala bagi akal pada orang kafir, bagi kekayaan, kemewahan bagi orang kafir, bagi makan minum. Itu mana pemerah, dia bagi dengan tidak pilih bahawasa yang dia nak bagi itu berakal ke tidak, taat kepada dia ke atau deraka pada dia. Yang hamba dia yang taat pada dia, hamba dia yang deraka, yang seteru dengan dia sekalipun dia bagi. Itu makna Rahman. Dan Rahim itu nama bagi sifat pula. Sama dengan Rahim. Ini satu sifat. Am pada lafaz asalnya sifat, tapi dijadikan nama. Asalnya sifat. Takut akan macam mana sifat pula. Dia asalnya sifat bagi Allah lah, tapi dijadikan nama. Am pada lafaznya, umum pada lafaz. Ini dia umum pada lafaz. Artinya harus dinamakan dengan dia akan yang lain daripada Allah. Orang lain tu nak panggil Rahman, nak letak nama Rahman di yang lain pada Allah boleh. Itu apa dia? Tak. Rahim. Rahim tu boleh kita nak letak nama yang lain daripada Allah boleh. Rahman tak boleh sama dengan Allah. Tadi saya salah sebut tadi. Jadi Rahman sama dengan Allah, tak boleh diletakkan nama bagi yang lain, tapi Rahim tu boleh. Rahim tu boleh. Kalau nak letak nama anak kita nama Rahim, boleh. Dan khas pada makna, ni sebalik dengan Rahman. Khas pada maknanya kerana ditentukan mengasihani itu bagi kaum mukminin juga pada hari kiamat. Mana Allah Ta'ala beri nikmat, beri rahmat, mengasihani kepada kaum mukmin di dalam negeri akhirat saja. Maknanya tak meratai lah. Tidak meratai, hanya tersangkut nisbah makna dia dengan hamba yang taat, yang mukminin di pada hari kiamat saja. Maknanya yang beri nikmat kepada orang kafir itu pada dunia ni tak panggil Rahim lah, kita panggil Rahman. Tak, kalau begini salahlah cakap. Allah Tuhan yang Rahim, dia Tuhan yang Rahim beri nikmat juga kepada orang kafir. Salahlah cakap gitu. Tuhan yang Rahim beri nikmat kepada orang kafir juga sebagaimana dia beri kepada orang Islam. Salahlah cakap gitu. Nak bagi betul nak cakap Allah yang Rahman. Kena cakap gitu. Allah yang Rahman. Dia beri nikmat segala hamba walaupun hamba itu hamba yang deraka, yang kafir sekalipun.
Sebab mana rahim tu mana beri nikmat juga, mengasihani juga, tapi tersangkut dengan hamba yang taat, yang mukmin di negeri akhirat nanti. Itulah lebih kurang huraian Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memulai pula oleh musannif. Kemudian yakni selepas kemudian daripada memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian daripada memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian daripada memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, memulai pula musannif dengan mula yang kedua ni, dengan mulaan yang kedua. Kerana memberitahu ia akan bahawasanya permulaan itu dua bagai. Jadi dia lepas pada mulai dengan bismillah, dia mulai pula dengan alhamdulillah. Mata dia apa? Ada bawa mata? Alhamdulillah wassalatu wassalam. Tu depan tu alhamdulillah. Dia matan dianya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. I'lam anna al-hukm al-aqliyya yanhasiru fi thalathati aqsam. Jadi nak ceritanya musannif mulaikan kitab dia pertama kali dia mulai dengan bismillah. Kemudian diikuti dengan alhamdulillah. Kemudian diikuti pula dengan katanya alhamdulillah. Jadi mulai dengan bismillah, mulai dengan alhamdulillah. Begitu. Jadi dia matan dianya bismillah tadi pada sebelah atas tadi, pada baris yang ke berapa tadi? 1 2 3 4 5. Baris yang kelima Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bawah sikit pada tengah alhamdulillah. Lepas tu bawah baris bawah sekalinya wassalatu wassalam ala Rasulillah. Itu matan dia. Jadi matan dia bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Begitu. Jadi maksudnya nak cerita begini, permulaan musannif mulai dengan bismillah dan juga musannif mulai dengan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tu kalau kita banding, kita adu dengan bismillah, dia tu bukan permulaan kan. Tapi kalau kita tengok bismillah tu memang permulaan betul-betul, permulaan yang sebenar. Permulaan yang sebenar, permulaan yang hakiki. Mana mulai dengan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selepas pada Bismillahirrahmanirrahim diikuti dengan alhamdulillah. Maka dikira katanya alhamdulillah tu ini pun permulaan juga. Tapi permulaan tu permulaan dengan tilik kepada wassalatu wassalam ala Rasulullah, ala Rasulillah hingga seterusnya, mana dialah mulai. Jadi maknanya permulaan jugalah. Tapi bukan permulaan yang sebenar, bukanlah. Jadi alhamdulillah dikatakan permulaan ke tidak? Dikatakan permulaan. Dikatakan permulaan. Tapi macam mana dia bismillah, lepas pada bismillah, jangan tilik pada bismillah.
dengan tilik kepada benda yang belakang pada dianya, wassalatu wassalam ala rasulillah, jadi kata alhamdulillah pun permulaan juga. Tapi mudah katanya bismillah ialah permulaan nombor satu, alhamdulillah permulaan nombor dua. Jadi kalau fardunya kalau tak ada bismillah, alhamdulillah lah yang permulaannya. Begitu. Jadi maksud nak cerita di sini, musannif mulaikan kitab dia ini dengan bismillah dan juga dia mulaikan dengan alhamdulillah. Memang bismillah pun nak dimulaikan dengan bismillah, alhamdulillah pun nak dimulaikan dengan alhamdulillah juga. Tetapi yang mana nak mulaikan betul-betul mulai? Bismillah. Kemudian diikuti dengan permulaan yang kedua ialah alhamdulillah. Sebab kita nak sebut bismillah, alhamdulillah sekaligus tak boleh kan. Mesti kena ada dulu kan. Maka dipilih dulu kan bismillah di atas alhamdulillah. Inilah nak bagi faham katanya. Kemudian memulai oleh musannif, oleh pengarang Imam Sanusi dengan mula yang kedua. Kerana memberitahu, dia baca bismillah, diikuti dengan alhamdulillah, dia nak bagi tahu kepada kita. Dia nak bagi tahu kepada kita. Ni maknanya beritahu, nak cerita dengan secara isyarat. Dia tak ada cakap betul-betul, tapi dia buat begini, ada sindiran nak bagi tahu kepada kita bahawasanya permulaan itu ada dua bagai. Kerana memberitahu ia akan bahawasanya permulaan itu dua bagai. Al-ibtidah. Permulaan itu dua bagai. Mana dia dua bagai? Yang pertama dinamakan dia kan yang pertama bahagian bagai yang pertama panggil permulaan hakiki, ibtidah hakiki. Permulaan tu bahasa Arab panggil ibtidah. Permulaan hakiki sebenar, hakiki sebenar. Iaitu permulaan yang terdahulu pada hadapan maksud. Maknanya perkataan permulaan yang dahulu daripada yang didahulu pada hadapan. Mana yang didahulukan yang letak di depan. Yang didahulukan yang diletak di depan. Di depan maksud. Gini, kalau kita nak banding umur orang dulu, umur kayu orang dulu, maksudnya rumah. Itu maksud. Sebab rumah ni kita nak kita bangunkan rumah ni tujuan apa dia? Nak duduk, nak menginap, nak mendiami. Maka diri rumah itulah itu maksud kita. Kemudian rumah kayu orang dulunya ada apa di depan rumah? Ada serambi, ada dia tak boleh naik juga kepada serambi itu, melainkan kena ada tangga. Ada tangga, selepas ada tangga, serambi, selepas ada serambi itu, apa dia? Diri rumah. Maka diri rumah tu ialah maksud. Tapi belum pada nak sampai rumah, apa kita nak masuk dalam rumah tu, satunya kena lalu tangga. Lepas pada tangga, berjumpa dengan lalu kat serambi. Selepas pada serambi, masuk dalam maksud, dalam rumah. Hanya begitu. Maka, jadi bismillah ni memanglah itu permulaan yang sebenarnya, yang letak di depan, mula-mulanya berjakah naik tangga dulu lah. Bukan berjakah masuk rumah lah. Kalau rumah kita ni, rumah yang baru ni, tak ada tangga baliknya. Ada serambi, ada pintu, ada rumah.
Tangga ghalibnya tidak ada. Maka seolah kata bismillah itulah tangga. Mulai berjangkau, naik kat tangga. Tu maknanya, jadi tangga itulah permulaan hakiki. Jadi permulaan yang terdulu, yang duduk depan. Yang dulu jumpa dengan dia lah dulunya. Nak masuk rumah tu jumpa dengan tangga dulu lah. Betul orang cakap nakalnya. Kat mana rumah kau, nak masuk rumah kau, nak pergi kat mana? Ikut tangga lah. Orang nak tanya jalan, dia jawab, ikut tangga lah. Memanglah. Itu panggil permulaan hakiki yang terdulu di depan maksud. Maksud apa? Ni lah. Maksud ilmu kita ni lah. Yang maksudnya, kalau tengok matan tu, i'lam, apa dia? Lepas pada wassalatu wassalam, apa dia? I'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsam. Itu depan. Itu maksud. Itu maksud. Maka bismillah ni permulaan yang sebenar, jadi letak di depan maksud. Dan tiada mendulu akan dia oleh suatu. Tengok tangga tu. Tangga rumah tadi, tak ada lah benda yang belum pada tangga, tidak ada kan. Kalau ada pun jalan, itu bukan dia tu. Jadi tidak ada benda yang belum pada dia, tidak ada. Yang dulu kan dia tu tidak ada. Sesuatu. Maka seperti bismillah. Tu misal. Dia panggil ibtidak hakiki, permulaan hakiki. Dan yang kedua dinamakan dia, kan yang kedua, bagai yang kedua dinamakan dia permulaan idhafi. Ni aduan. Idhafi, artinya nisbi, sama. Jadi ini seolah katanya serambi itulah. Walaupun serambi selepas pada tangga kan. Walaupun serambi itu selepas pada tangga, tapi dia belum pada diri rumah. Rumah tu maksud. Rumah tu maksud walaupun dia selepas pada tangga serambi itu, tapi belum pada maksud juga dia pun. Tilik kepada dia dahulu daripada maksud tu lah, kita panggil permulaan jugalah pada dianya. Dan yang kedua, bagai yang kedua dinamakan dia permulaan idhafi. Jadi nisbah. Jadi serambi itu adu dengan rumah serambi dulu kan. Adu. Adukan serambi dengan rumah, dia tidak adalah. Serambi itu apa dia? Tangga, apa tu rumah, lepas tu belakang kat tengah tu serambi. Tidak ada, orang tak buatlah rumah gitu. Artinya rumah depan, tangga kat belakang, naik kat rumah, turun kat tangga. Bukan gitu. Iaitu permulaan idhafi. Apa artinya kalau bahasa Arab panggil ibtidak idhafi. Ibtidak idhafi. Iaitu permulaan yang terdahulu di depan maksud. Jadi dia tengok serambi itu belum pada diri rumah kan. Belum pada diri rumah. Tilik kepada dia tu sebelum pada diri rumah. Dia panggil permulaan lah juganya. Sebab itulah katanya tangga dan serambi di depan rumah. Di depan rumah. Tangga dan serambi itu di depan rumah. Tak boleh masuk dalam rumah malaikat. Kena ada tangga dan serambi. Tapi kalau tak ada tangga, tak ada serambi, boleh juga nak duduk pun. Tapi kena panjatlah nak masuk pun. Kalau rumah kayu. Kena naik, panjat kat jendela ke masa nak panjat kat pintu, letih lah begitunya. Sebab tu rumah kena ada mukaddimah dia. Apa dia? Tangga dan serambi. Itu kalau rumah kayu zaman dulu lah. Dan jikalau mendulukan dia oleh suatu sekalipun. Tengok serambi itu walaupun ada didulukan serambi itu oleh tangga sekalipun. Serambi itu kalau rumah Melayu kat petani tu, kalau rumah kampung tu,
tangga, jemuran, barulah serambi. Sekalipun. Tangga, lepas ada tangga tu disandar kepada jemuran. Selepas pada jemuran tu, naik kepada serambi. Selepas dah serambi tu baru rumah. Kalau rumah saya dulu pun begitu. Tangga, jemuran, apa tu, serambi. Tapi kebanyakan tangga, serambi lah. Dan jikalau mendulukan dia oleh suatu, kalau serambi itu mendulukan dia oleh tangga. Kalau di sini mendulukan alhamdulillah, mendulu belum pada alhamdulillah, didulukan oleh bismillah sekalipun. Tapi panggil permulaan juga sebab tilik kepada benda yang belakang pada dia. Selepas pada dia ada lagi. Tengok kita panggil apabila kita solat tu, sah depan mana ya sah depan? Sah yang pertama kan. Sah depan benar-benar. Kalau sah depan benar-benar tu apa dia? Sah yang pertama lah. Tapi sah yang kedua panggil sah depan tak? Boleh juga tapi kena ada sah yang ketiga lah. Kalau sah yang ketiga tidak ada, sah yang kedua tu kita panggil sah yang belakang, yang akhir, yang hujung. Kita panggil begitu kan. Sah yang kedua tak jadi belakang, melainkan ada sah yang ada sah yang kedua, yang ketiga. Sah yang ketiga tak jadi belakang, melainkan ada sah yang keempat. Begitulah. Tengok. Seperti alhamdulillah, sini alhamdulillah, maka iaitu sudah didulukan dengan bismillah, maka iaitu al-hala wa sya'na, kelakuannya, rupaannya sudah didulukan dengan bismillah. Maka iaitu kalau kaedah nahwu tu rajah 4, al-hal wa sya'n. Maka iaitu sudah didulukan dengan bismillah, atau maka ia musannif tu sudah mulai ia musannif dengan bismillah. Musannif dah mulaikan dengan bismillah, maka berkata ia musannif alhamdulillah. Jadi alhamdulillah seolah kata serambi lah. Ini sebuah permulaan dia panggil permulaan idhafi. Apa tu ditutup disuruh juga dalam hadis. Bermula segala puji itu, tengok apa makna alhamdulillah, bermula segala puji itu. Dia kata segala ni. Kenapa kata segala? Segala ni faham daripada alif lam alhamdu, alif lam. Adapun hamdun tu mana puji. Hamdun tu puji. Bagi Allah tu lillah. Lillah tu bagi Allah. Hamdun, ha, mim, dal, itu maknanya puji. Lepas tu segala tu ambil di mana? Ambil daripada alif lam. Makna bagi alif lam. Sebab dalam kaedah nahwu katanya alif lam lil jinsi. Jenis. Melengkapi bagai-bagainya yang 4. Tu. Bermula segala. Kalau orang tanya segala ni ambil di mana? Ambil pada alif lam. Ambil faham daripada alif lam alhamdu. Sebab alif lam tu alif lam lil jinsi. Alif lam makna jenis. Sama dengan alif lam wal asri innal insana. Inna patut al insana, jenis manusia. Jenis manusia satu manusia. Setiap orang-orang manusia ni lafi khusrin. Tu alif lam lil jinsi. Bermula segala puji itu bagi Allah, yakni milik bagi Allah, artinya tertentu bagi Allah. Semua bagai-bagai puji
itu miliki Allah kesemuanya. Miliki bagi Allah semuanya. Tentu dengan Allah kesemuanya. Maka kata segala puji. Banyak ke puji itu? Banyak ke? Memang banyak jugalah. Berapa? Berapa? Terbagi, maka bermula puji itu terbagi ke atas empat ni, terbagi kepada empat bagai. Terbagi atas empat, yang terbagi kepada empat bagai. Pertama, puji qadim bagi qadim, iaitu puji Allah akan dirinya pada azal. Pertama, puji qadim bagi qadim. Maknanya, yang memuji qadim. Yang qadim memuji kepada yang qadim. Lepas tu kita maklum, yang qadim tu siapa? Tak lain tak bukan Allah. Tak lain tak bukan Tuhan kita satu saja yang qadim, yang lain tidak qadim. Maknanya, puji qadim, puji oleh yang qadim bagi qadim. Maknanya Allah Ta'ala puji kepada diri dia sendiri. Bolehkah? Puji ke diri sendiri. Kita manusia ni tak boleh. Sebab kita kehinaan, macam mana nak puji Allah. Memanglah dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Sepatut dipuji walaupun dia sendiri, sebab sepatutkan. Sebab sepatutkan dia tu dipuji. Iaitu puji qadim bagi qadim, puji Allah akan dirinya. Mana diri, mana dia puji dia sendiri. Puji itu bila? Pada azal, sedia kala lagi. Ini satu bagai. Dan kedua, puji qadim bagi hadis. Hadis tu lain pada Allah, makhluk. Qadim tu Allah, hadis makhluk lah. Iaitu memuji Allah akan anbiya-Nya dan awliya-Nya. Ini misal ni, ini misal. Iaitu memuji Allah bagi anbiya-Nya dan awliya-Nya. Memanglah begitu. Sebab maknanya awliya kekasih, bukan makna wali. Ada keramat, maknanya kekasihnya. Seperti ni'mal abdu innahu awwab. Ini dia puji kepada Nabi dia. Ni'mal abdu, artinya sebaik-baik hamba aku itu, sebaik-baik hamba aku itu yang banyak taubat. Jadi Allah Ta'ala katanya hamba dia yang terbaiknya ialah hamba yang banyak taubat. Jadi maknanya, kalau kita nak masuk, nak dapat pujian daripada Allah, kita banyakkan taubat. Kalau kita ni tak mesti siapalah. Kalau kita ingin nak masuk dalam pujian Allah, banyaklah taubat. Sebab Allah Ta'ala ada memuji kepada orang yang banyak taubat, orang yang suka taubat daripada dosanya. Maka Allah Ta'ala memuji kepada orang tu. Kalau kita nak puji, kita banyakkan taubat, masuk dalam pujian Allah. Dan ketiga, puji hadis bagi hadis. Jadi maknanya, iaitu memuji hamba setengah akan setengah. Jadi sesama kita. Kita puji kawan, kita puji bapa, kita puji guru, kita puji murid, kita puji katalah. Puji memuji antara kita tu maknanya makhluk puji kepada makhluk. Seperti dikatanya, sebaik-baik manusia itu sianu. Manusia yang baik sekalinya ialah Nabi Muhammad. Orang yang paling alimnya ni ilmu fiqh ialah Imam Syafi'i. Katalah macam mana pun. Dan keempat, puji hadis bagi qadim, iaitu puji hamba akan Tuhannya. Macam mana contohnya? Seperti kata Alhamdulillahilladzi hadana. Kita puji-puji itu sudah makan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana dia bagi makan.
Sudah kita belajar, alhamdulillah, dia bagi taufik kita belajar, kita faham. Katalah, maka keempat-empatnya itu, empat bagai puji itu kembali kepada Allah Ta'ala kesemua. Kembali kepada Allah. Semuanya kembali pada Allah. Yang kita puji hadis kepada hadis pun, puji orang tu baik, orang ni baik. Siapa yang bagi baik? Allah. Maknanya puji sama makhluk pun puji Allah juga. Puji Allah memang dah puji Allah. Dia puji dia sendiri, memang dia dah. Puji kita kepada Allah, memanglah dia dah. Puji dia kepada makhluk, Allah Ta'ala puji kepada orang banyak taubat, puji dia juga. Sebab siapa yang mentaufikkan untuk banyak taubat? Dia juga. Jadi semuanya terpulang kepada Allah. Maka empat bagai ini termasuk di dalam kata alhamdu. Termasuk di bawah alhamdu. Kenapa masuk? Sebab al-lam lil jinsi. Melekapi empat bagai jenis. Jadi seolah katanya alhamdu, empat bagai puji itu tertentu bagi Allah, dimiliki oleh Allah, kembali kepada Allah. Hak Allah kesemuanya. Maknanya begitu. Itu makna alhamdulillah. Kemudian katanya bermula makna puji pada lurah itu huwasana'u bil jamili 'alal jamili likhtiyari 'ala jihati ta'zim. Maka kita akhir di situ pada kata bermula makna puji pada lurah itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما